apatah lagi tentang rumah Allah, itu datang hadir bukan kerana kederat kita. Ramai orang ada kaki tapi berat hati. Yang sampai bukan kerana kaki, yang sampai kerana hatinya terpanggil untuk datang. Jemputan. Begitulah dengan majlis ilmu. Majlis ilmu di rumah Allah. Majlis itu saja boleh jadi bertukar kalau buat di padang besar ke. Niat dengan majlis ilmu bertukar majlis zikrullah. Apatah lagi buat majlis ilmu di rumah Allah. Combo pack. Dua dapat. Tetamu tu VV, dia VIP satu ni VVIP, very very important person. Dijemput datang ke rumah Allah dan majlis zikrullah. Ni kena faham tuan-tuan, sebab ibadat syariat ni perlukan hakikat. Ramai orang ni duk pisahkan hakikat tanpa syariat, penin. Malah difitnahkan makna hakikat tu fitnah. Apa makna hakikat ni? Itu pengisian dia, isi dia. Kefahaman dalam ibadat tu penting. Syariat ni kalau tanpa ada kefahaman, dia akan jadi adat nanti kan. Solat tu jadi riadah, bukan jadi ibadah, jadi riadahnya. Dapatlah sihat tu dapat, tapi dia punya natijah hatinya tak mendalam perginya. Sebab tu dia cara nak ubah perbuatan itu menjadi ibadah itu apabila kita faham dia punya isi dia, intipati yang dinamakan hakikatun. Hakikat syariat, hakikat yang duduk pada niat. Hakikat tu duduk pada niat datang. Ini jemputan. Kita faham niat ni tentang purpose sesuatu perkara, tujuan Allah jadikan amalan itu untuk menyatakan kebesarannya. Macam tu Allah suruh kita solat sebab nak menyatakan Allah itu mulia, sifatnya, sembah dia. Begitulah dia. Jadi bila kita faham, seringkali diingatkan barang yang tersembunyi ini tuan-tuan, perkara yang perlu diingatkan berulang kali. Sebab kadang-kadang nak lekat ke hati itu dia melalui proses. Nak masuk ke hati itu kena jumpa nafsu pula. Tu dia. Kadang-kadang tak lekat ke hati itu sebab buffer dia besar, nafsu besar. Tak lepas-lepas. Sebab tu tak sampai ke hati, buat sajalah tapi tidak taat. Beza. Buat dan taat dua benda berbeza. Orang yang taat pasti buat. Orang yang buat belum tentu taat. Dia buat. Sebab buat itu syariat, taat itu hati. Dia buat dengan taat. Itu bagus. Orang yang taat pasti buat. Contoh, kerana dia taatlah dia solat. Dan terusnya dia menterjemahkan dengan ketaatannya itu terus fahsya wal munkar, mencegah diri daripada perkara-perkara yang membawa kemurkaan Allah. Itu taat. Bukan dia buat sambil itu dia buat lagi kemungkaran. Itu orang buat, orang tidak taat. Sebab itu bila kita ulang balik, ini amalan-amalan besar. Datang rumah Allah ni amalan besar tuan-tuan. Dia bukan amalan kecil. Amalan yang semakin pudar di akhir zaman ni amalan datang rumah Allah. Jangan main-main. Kalau datang pun datang sekadar boleh jadi fitnah pula. Kalau di Makkahul Mukarramah tu datang untuk bercuti pula. Penin pula kita. Dah jadi senang sangat lah pula nak datang. Nak datang rumah Allah dulu, ya Rab, 6 bulan baru sampai. Pergi balik 6 bulan tu, siap buat wasiat tu. Jangan main. Sekarang 8 jam sampai dah, sampai balik. Jadi mudah pula. Payah pula datang kat sini pula. Kat tempat kita jadi payah nak datang pula. Begitu tuan-tuan. Dia amalan ni besar. Rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah ni tanda iman. Jadi apa saja berbincang tentang iman ni perbincangan besar. Perbincangan bab iman, perbincangan yang besar. Malah perbincangan keutamaan bagi seluruh perbincangan yang ada. Wajib bagi segala kewajipan membincangkan bab iman. Cara satunya adalah innama ya'muru masajidallah. Kita syarah nak mengimarah rumah Allah ni bab iman. Panjang lebar kan nak syarahkan dia. Man amana billah, mesti bermula dengan orang yang mengimarahkan rumah Allah tu orang yang beriman kepada Allah. Besar. Dan apatah lagi dalam majlis zikrullah ini perlu kita ulang berkali-kali. Apatah lagi kita berada di akhir zaman ni, amalan-amalan yang tinggi nilai fadilatnya ni, dia akan jadi kurang dia punya perhatian dia. Majlis ilmu itu bukan jadi budaya ilmu, tetapi
menjadi budaya majlis, ceremony, event, ramai. Tapi nak mendidik diri sebagai penuntut ilmu, itu kena tengok. Ni dia. Nak mengimarahkan rumah Allah dengan event, tu ramai. Tapi nak mengimarahkan rumah Allah dengan ilmu, itu kena tengok. Dia macam tuan-tuan konsisten, datang. Ini penting tuan-tuan. Dan benda ni kalau kita boleh buat sehinggalah capai ke makam taat yang sebenar, tuan-tuan akan nampak kesan dia nanti. Barulah perbincangan kita ini akan nampak hikmah dia. Sebab nak dapatkan sesuatu natijah bagi sesuatu amal itu, dia kena gabungkan tadi, syariat hakikatnya kena bergabung. Dah gabung, kena istiqomah pula. Kena istiqomah. Contoh datang malam ni, dah gabung syariat dah, hakikat dah betul niat. Besok kena sama niat tu tadi. Atau datang kejap lagi sama, maintain. Terbukalah hikmah. Dia tu. Hikmah ni apa? Kenikmatan. Dia jadi nikmat tuan-tuan. Dia bukan sekadar mengisi kekosongan yang ada. Malah dia akan mengosongkan semua benda yang tak patut, diisi dengan kenikmatan ni. Tu beza tuan-tuan. Dia bukan sekadar mengisi kekosongan, malah dia boleh mengosongkan benda-benda yang tak patut dikosongkan. Dia buang ni lara, ni buang, tak payah. Ini bukan matlamat aku, imarah rumah Allah, majlis ilmu. Selain daripada itu, baru kita slot in. Itu baru betul. Itu kaedah dia. Sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi pada malam yang barakah ni, terus pada kajian ilmu kita dalam kitab Syarah Hakikat Tauhid dan Tasawuf karangan Syekh Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala. Dalam bab yang lepas kita dah bincangkan bagaimana perbezaan cahaya alam lahir dengan cahaya hati, cahaya zahir dengan cahaya batin. Ini perbincangan hikmah. Perbincangannya begini: cahaya zahir itu perbincangannya tentang cahaya yang nampak secara mata kasar. Malah kalam penyair menyatakan bahawa sesungguhnya matahari siang akan tenggelam di malam hari. Ini cahaya zahir. Sesungguhnya matahari siang akan tenggelam di malam hari, dan matahari hati tidak akan hilang sampai abadi. Nampak? Matahari hati tidak akan hilang sampai abadi. Beza cahaya hati, malah yang ditekankan di sini adalah cahaya hati waliullah, aulia, penjaga-penjaganya. Aulia, penjaga yang menjaga segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Aulia, orang yang menegakkan syiar Islam. In tansurullah yansurkum, Allah akan tolong dia. Yang pertama sekali Allah tolong, hatinya bercahaya. Tuan, cahaya ni sangat penting. Cahaya ni wajib penting. Bukan kalau penting dah, wajib lagi. Sangat wajib, sangat dituntut mendapat cahaya. Sebab apa? Sebab bila ada cahaya boleh nampak jalan. Malam ni, sekarang kita malam tuan-tuan, boleh sampai malam ni sebab apa? Cahaya. Cuba tak ada cahaya, ada handphone, skrin mati. Allah, padam, gelap. Nampak apa tuan-tuan? Ada kereta, tak ada cahaya lampu. Kereta Ferrari, lampu depan tak ada, lampu belakang, lampu brake tak ada, signal tak ada, dashboard tak ada. Siapa nak beli kereta? Tak berguna nilainya. Siang tak ada matahari, nak buat apa tuan? Begitulah keadaan orang yang hatinya tidak dilimpahi cahaya hati. Bila cahaya hati tak nampak tuan, apa berlaku? Keresahan, kesusahan, cahaya zahir. Susah, itu zahir, kesusahan. Tetapi bila hatinya ada cahaya, dia tidak terkesan dengan kesusahan, dia tiada keresahan. Tapi kalau hatinya gelap, kesusahan, Allah uji, apa yang berlaku? Keresahan bertambah. Malah kesusahan itu menyusahkan dia pula. Dalam susah, menyusahkan dia. Susah nak ibadat, dah tak boleh pancu litin dengan Allah. Zikir pun malas, selawat pun berat, Al-Quran pun boleh bilang, doa dengan Allah pun merungutnya lebih. Bukan memuji Allah, rungut dia banyak. Hai ya Allah, bila lah nak, payahlah ya Allah, payah saja mulut dia keluar. Nak muji itu kurang kepada Allah Ta'ala, seakan-akan macam Allah tak pernah bagi apa kat dia. Tu bila hatinya resah. Sedangkan adab berdoa, muji Allah, puji itu mesti dengan hati. Tapi kalau dalam hati ada resah, puji macam mana tuan-tuan?
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mula sebut dalam hati, apa nak puji pun tak tahu. Bohong. Allah kata kazabta. Bohong. Kita ni nak puji bila? Bila dapat benda, bila ada benda yang best-best, baru alhamdulillah. Padahal alhamdulillah ni bukan kata susah senang. Alhamdulillah kerana Allah. Tapi hari ni alhamdulillah masyuk. Alhamdulillah, baru nak alhamdulillah. Itu bohong. Itu pembohongan. Alhamdulillah tidak duduk pada keadaan. Puji itu tidak duduk pada keadaan. Puji itu duduk pada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Bukan puji sebab senang. Hari ini kita puji sebab senang, bukan sebab Allah. Sebab tu bila kata susah, dia resah. Bila resah nak berdoa macam mana tuan? Sebab tu banyaknya Nabi ajar hilangkan resah dulu. Doa-doa menghilangkan keresahan, bukan kesusahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tu. Ni doa selesai hutang ni. Tak ada kena mengena dengan hutang. Tapi doanya hammi wal hazan. Ujung barulah cerita juga. Tapi mula-mula tu, keresahan itulah penyakit yang paling bahaya. Kalau tidak diubati, dia akan merosakkan keadaan. Yang mana keadaan itu asalnya senang sebenarnya. Tapi kerana hati kita tidak dilimpahi cahaya nur daripada Allah SWT, kesenangan boleh berubah menjadi kesusahan. Hati-hati tuan-tuan. Dan ini kita sambung pengajian dalam tajuk yang lebih khusus. Kita dah habis tajuk tu dah. Dalam bab pertalian dengan Allah, yakni ujian dan cubaan. Pertalian dengan Allah bererti meringankan ujian dan cubaan. Ni tajuk dia hari ni. Bagaimana nak mengukur hati itu dilimpahi cahaya? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan diberikan ujian dan cubaan. Maka daripada ujian dan cubaan itulah akan melihat bagaimana hatinya, tahap hatinya. Ini kita dah bincang dah dulu ni dalam hakikat kehidupan. Pada perbincangan ini kalam daripada Imam Ibn Ata'illah Askandari rahimahullah ta'ala meletakkan apabila hati telah bersinar dengan cahaya Allah, yakni dah nampak keimanannya, dah mantap keyakinannya, tiada lagi keraguannya, tiada lagi syak wasangkanya, maka cahaya sifat-sifatnya yang maha agung, berarti hatinya telah berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ni hablum minallah, hubungan hati, menghubungkan hati dengan cahaya Allah ni mesti melalui ilmu. Ilmu ni itulah ilmu talabul ilmu, wajib menuntut fardhatun min kulli muslim, wajib. Ilmu ni makan hati ni, ilmu ni duduk di hati-hati, itu cahaya. Apatah lagi ilmu-ilmu yang mensyarahkan benar-benar bab-bab akidah ni. Tu. Jadi kata beliau, apabila hati telah bersinar dengan cahaya Allah dan cahaya sifat-sifatnya yang maha agung, maka berarti hati kita telah terhubung dengan Allah SWT. Tu dia nak hubung dengan Allah. Sebab hubungan bukan dengan amalan zahir semata-mata. Sebab tu akhirnya ada pula gerakan yang kata, buat apa solat? Katanya, dah katanya buat apa solat? Hati lalai, buat apa solat? Lalai tinggal solat. Solat ini terjemahan hati. Kalau dia tak solat, nak terjemahkan apa? Tu bahayanya tu. Malah Allah bebankan solat, Allah bagi ujian solat ni, ujian tu dah solat ni. Wa innaha lakabiratun, dia sangat berat. Sebab tu golongan-golongan yang kita duk dengar lalai sekali, dia buang syariat. Maknanya dia tak nak susah-susah. Kita ni susah-susah ni datang masjid ni, bukan senang ni. Lagi kalau pergi Mekah, tuan-tuan, kalau pergi Mekah, Madinah, kalau tak bengkak betul tu tak tahulah. Kalau siapa kaki dia tak keren tak tahu lah. Maknanya dia belum pergi tu. Naik dia berkejar nak masuk saf, turun naik. Siap ada jual krim tu, nyaman. Turun naik solat, baru duduk kejap, baru solat Zuhur pukul 12, pukul 3.30 asar, 3.30 pukul 5 maghrib lah. Sekarang cepat nak masuk pula sejam awal, kerja solat saja. Kalau lah kata syariat itu tidak ditekankan, Mekah tak solat lah. Datang marifat belaka semua tu.
Tak payah solat dalam Mekah tu. Tapi makin jaga solat. Sebab apa? Allah nak uji. Malah ujian itu bagi hati yang terang, tidak terbeban dengan ujian itu. Datang kemanisan pula nak solat. Allah. Malah terkejar-kejar nak duduk depan. Tak apalah bertolak-tolak pun, tak apalah. Kena backhand, kena siku, kena kaki, macam-macam, tak apalah kata. Demi Allah, untuk Allah, everything is okay. Keluar-keluar masjid, tengok kali ni dia slipper tinggal pula karak tu, baru datang. Baru datang, pakailah slipper ni, kena yang terbaik ni. Tengok-tengok, uyup. Allah. Tak apalah, sedekah. Nampak? Dia terima ujian tu dengan hati yang lapang. Cuba hilang kat sini, tengok. AJK ni, AJK tu mentai. Beza, tempat di sana Baitullah. Orang yang dekat dengan Allah, cuba tengok dekat Makkah tu, Madinah, tak ada lagi orang mongok tuan. Sikit-sikit tu ada lah. Itu kalau mongok tu mesti orang pandang pelik. Ni mesti ada saka ni. Awak dah tegur dah. Mesti ada bela-bela ni. Sebab orang yang normal, segala kesusahan di sana anggap biasa lah tuan. Kita ni masuk Raudah ni sekarang ni Raudah ni tuan. Raudah min Riyadil Jannah ni sekarang ni. Ada bertolak-tolak masuk tadi. Ke banyak ruang-ruang kosong ni. Cuba masuk Raudah kat sana. Tengok tuan. Sesak nafas tu kat sana. Berebut nak masuk, tak nak keluar. Sekarang kita berebut masuk, berebut nak keluar. Masuk, berebut nak keluar. Kesusahan sana tak apa. Tengah solat, langkah je kepala tu. Tengok dia, dah gelap lah. Paha gelap, tengok pakai orang. Hanya main. Ada mongot. Serik lah aku masuk Raudah ni. Serik. Ada? Tak ada. Belum cerita Hajar Aswad lagi. Belum cerita Multazam lagi. Belum cerita Hijir Ismail lagi. Belum cerita nak dapat sah nombor 2 lagi kat Mekah tu. Tuan-tuan, sedang mata Allah SWT. Ini pertalian. Allah datangkan syariat itu untuk menguji hakikat. Bukannya bila hakikat tak ada syariat. Tak? Kenapa diuji taat dengan suami? Sebab Allah nak uji kalau orang yang hatinya bersinar dengan nampak nurullah, cahaya Allah, dia sanggup bersusah untuk kekasihnya. Kenapa seorang isteri sanggup bersusah untuk suami? Sebab sayangnya besar lah. Kenapa suami sanggup kerja bergadai nyawa kat luar tu untuk anak bini? Sebab apa? Sebab anak bini sangat ke tuan-tuan? Sebab anak isteri sangat ke tu? Tak, sebab sayang. Kerana sayang itu kita perjuangkan, bahasa mudah, perjudikan nyawa tu. Pergi kadang-kadang naik motor, tengok saya, tengok Allah, doa manjang saja. Saya pun naik motor juga, kita tahulah. Orang kata bahaya Ustaz naik motor, sama juga. Naik kereta pun sama jalan juga. Nak ceritanya, terdedahnya dengan bahaya. Kenapa boleh buat? Sayang. Itu bila hati ada sifat Rahman. Ni saya mulakan perbincangan dengan bila hati itu terbukanya sifat tadi. Bila kata Imam Ta'ala Askari Rahman Ta'ala kata hati bersinar dengan cahaya Allah dan sifat-sifatnya bermula dengan sifat Rahman Rahim. Contoh, Allah campakkan hatinya dengan sifat kasih sayang. Bermula dia dengan istiqamah syariat, Allah bukakan hatinya, maka dia akan melakukan segala suruhan itu dengan kasih sayang. Seronok tuan bila dengan kasih sayang ni. Kalau dia marah pun marah dengan sayang. Tegah ketegasan dia itu kerana nak memperbetulkan kesilapan. Sebab sayang punya pasal. Bukan sayang itu dibiar-biarkan. Tegas betul lah Ustaz. Sebab neraka itu suatu perkara yang sangat menakutkan. Maka dia marah dengan sayang. Berubah orang tuan. Bukan marah dengan benci. Lagi akhir zaman ni penuh dengan kena ada ketegasan. Sebab akhir zaman, zaman fitnah yang cukup berat. Zulumat, kegelapan. Hak jadi batil, batil jadi hak. Betulkah habis cacat membah. Kadang-kadang kita terpaksa kena ada ketegasan. Sebab apa? Nafsu menguasai banyak perkara, terutamanya kebendaan. Kebendaan ni dah masuk dalam hati terlampau kuat, sehingga tangisan-tangisan tu banyak dikeluarkan kerana kebendaan, bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi terpaksa kita bertegas, jangan nangis, jangan nangis. Terpaksa saya kena guna pendekatan begitu tuan-tuan. Ramai jumpa nangis. Sebab kan, ingat sebab Allah, sebab tinggal suami, sebab tak ada susah, sebab ini, sebab saya bankrupt, sebab. Tapi sebab solat tak pernah nangis pun. Sebab tinggal solat nak jumpa juga saya menangis. Saya tinggal solat subuh tadi.
Kita dengar, weh, ni makam tinggi ni. Tak ada lagi lah. Kalau tinggal solat tu, tak apa nak buat macam mana, qada lah satgi, tak apa. Tak apalah. Buat ibadat tak apalah. Ini yang masalah tuan. Khair. Jadi kata Imam Ibn Ta'ala sekalian Ta'ala dalam kalamnya, dalam kalam hikmahnya yang berbunyi liyukhaffif alama bala'i anka ilmuk bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajhatka minhul aqdar huwalladhi awwadaka husnal ikhtiyar, yang bermaksud untuk meringankan kepedihan bala, liyukhaffifa alamal bala, untuk meringankan kepedihan bala atas anda. Bala, Imam Ibn Ta'ala meletakkan ujian ada levelnya. Cuma dikatakan bala, bila kata pedih ni jadi bala lah, sebab tak semua ujian itu bala lagi. Bila kata ujian tu berubah jadi bala, yakni jadi pedih hati, kita menerima kesusahan tu jadi pedih hati. Kata beliau nak hilangkan kepedihan hati. Orang maki, aduh pedihnya hati, tak ada duit, pedih hati, tak ada, semua pedih. Bab dunia ni pedih hati. Anak tak dengar cakap, ya Allah pedihnya hati. Betul tak? Suami tak dengar tak pedih hati, isteri tak dengar pedih hati. Tu mana kalau pedih tu dah jadi balak tu sebenarnya. Tu dia. Sebab ujian itu tidak memedihkan. Tapi kalau kena ujian pedih hati, mana dah masuk balak. Sebab tu meringankan kepedihan bala. Tu. Atas kita, atas anda ialah caranya anda kenal bahawasanya Allah SWT dialah yang menurunkan bala buat anda. Itu je. Sebab tu Allah ajar surah Baqarah 156, wa ma asabat musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang maki kita pedih, inna lillah, ni Allah hantar orang ni untuk kenalkan dia tu ni. Mungkin aku ingat aku ni mulia sangat gamaknya. Mungkin aku selama ni duk rasa mulia dengan tahta, dengan harta, dengan rupa. Tiba-tiba mari manalah orang sesat ni, tiba-tiba dia maki kita, terduduk kita, nak marah balik, mula nak cakap, tak kenal aku siapa, mula nak keluar. Tapi bila ingat ini dari Allah, dan memang itu etika orang beriman, susah senang dari Allah. Ini bab iman, qada qadar. Ramai orang terbabah. Orang nampak orang, dia nampak asbab. Memanglah asbab tu ada, tetapi musabab yang menjadikan asbab itu terjadi itu Allah. Maka sambung beliau lagi, dialah yang menurunkan bala buat anda. Kerana itu sesuatu yang berhadap kepada anda berupa keputusan qadar dari Allah. Qadar, ketentuan, qada dan qadar, bererti sesuatu itu pula yang mengembalikan anda kepada pilihan yang baik. Makna kata di sini, orang yang hatinya sudah disinari nur hidayah Allah ini, setiap kesusahan dan menjadikan dia pedih, memang dia akan pedih. Sebab rupanya dulu dia lalai. Tuan-tuan, sidang imam mata Allah SWT, kita ni kena ngaku kita ni dulu bukan makrifat, mak lepat saja. Dan ni bukan nama yang ada kaitan dengan siapa kan. Ni mak lipat, bukan mak lepat, silap, mak lipat. Mak lipat dia bukan makrifat. Semua benda nak dilipat kan. Tak apa, tutup. Bila nak buka cerita pasal Allah, tutup. Cerita pasal Allah, tutup. Jangan nampak cerita pasal apa? Kita. Saya pernah sentuh dalam bab ni. Alam semesta kita nampak Allah jadikan. Allah jadikan langit lagi bumi. Tapi alam rumah tangga siapa jadikan? Kalau tak saya Ustaz, tak jadi. Kalau tak angin kalau tak bertepuk sebelah tangan, tak jadi. Mula. Kalau tak bergoncang pokok, tak ada angin, tak bergoncang pokok. Alam manusia je manusia. Alam perkahwinan manusia. Alam perniagaan manusia. Alam pekerjaan manusia. Alam semesta Allah. Alam perkahwinan siapa pula? Menyatakan siapa? Waktu umur kita 22 tahun kahwin, nampak siapa? Kenal siapa? Waktu itu nurullah ke? Nur apa? Nur wajah dia lah Ustaz. Allah. Bersinar-sinar dah wajah saya, tak nampak lain lah. Dia sajalah
yang turun dari langit katanya. Bersinar melimpah jatuh ke hati, dari mata jatuh ke hati. Dalam hati ada siapa waktu itu tuan-tuan? Maka kata Allah hantam satu kali hujan bala, maknanya perangan isteri kita. Saya baru dapat call 22 tahun kahwin, panjang lebar cakap dengan saya, baru saya kenal perangai isteri saya ustaz. Baru kenal, tapi saya tak akan lepas kasih saya. Saya pun cakap gitulah tuan, cakap kalau kita menerima keburukan isteri, itulah kasih sayang yang sebenar. Yelah ustaz, betul tu. Saya ni cuba nak betul terang. Apa yang nak terang tu? Saya nak kahwin lagi ustaz. Patutlah, patut keluar CP kata kahwin diam-diam. Saya cakap bagus, terus terang. Biarlah ada ribut topan tu, biar. Tak apalah. Nak menguji tahap kita sayang tak isteri kita kerana Allah. Bila suami isteri kita berubah perangai, tempat tak dibersihkan. Bila kita bersihkan hati kita ni? Kita ingat solat, kita buat zikir itu dah bersih. Tak, amalan hati punya kerja. Amalannya syariat itu terjemahan hati. Sebab tu berhati-hati ketika bersyariat, tetapi hati kosong, nanti jadi fitnah. Fitnahnya apa? Orang pun cakap, hang buat apa solat? Hang buat apa solat kalau tak dapat apa yang hang nak? Tinggal saja solat tu. Punggah, tinggal solat tuan-tuan. Nah, ni datang aliran-aliran meninggalkan ibadat ni. Sedangkan ibadat syariat itu kena, wajib. Ni yang berlaku. Sebab tu nak meringankan bala, pedihnya bala ni, fokus. Ini Allah nak kenalkan dirinya. Settle tuan-tuan. Kadang-kadang memang menyerak sebab kita tengah pedih. Masuk pedih. Dulu cerita kita zaman muda-mudi, contoh zaman kita tengah senang, tengah sihat, kita buat apa? Tengah sihat, contoh sihat ni tuan-tuan. Dalam bab ini Syekh Ibn Athaillah Ra'iskani rahmatullah mengatakan apabila kita mengenal Allah SWT Maha Penyayang dan Pengasih pada hambanya, pasti kita akan melihat semuanya datang itu dengan kasih sayang Allah. Semua yang datang tu dengan kasih sayang Allah. Wallahi, sebab Allah tu Maha Pengasih Penyayang. Tapi bila dia tak kenal Allah, dia akan menganggap benda ni satu kezaliman pada dia. Macam doktor lah tuan-tuan. Kita tengah sakit, doktor nak jahit, nampak jahit itu menjerit kawan tu. Adakah doktor itu jahat? Adakah doktor itu jahat? Potong kaki kawan tu, adakah doktor itu jahat? Sebab dia sayanglah dia potong kaki tu. Begitulah Allah Ta'ala. Begitulah Allah Ta'ala menterjemahkan bagaimana seseorang itu diberikan satu ujian, berubah pedih. Mungkin pada ketika itu bala, pedih je bala lah, tapi kita terima kepedihan itu dengan bahawa ini dari Allah dan Allah sayangkan aku, maka kepedihan itu akan dihilangkan. Nak bersihkan hati sebenarnya. Luka-luka kita ni kerana ada dunia-dunia yang melukakan hati itu. Kita tak rasa luka tu tuan-tuan, bila Allah uji dengan dunia itu balik. Dia panggil apa? Senjata makan tuan. Kita bergantung pada suami uji kita balik. Kita bergantung pada isteri uji kita balik. Kita gantung pada duit uji kita balik. Dia panggil senjata makan tuan. Pedih, tapi sabar. Pedih yang menyihatkan, pedih yang mengubatkan. Itu Allah Ta'ala. Sebab tu berkata benar ni pahit, tapi pahit itulah yang mujarab dan mustajab. Yang manis-manis ni silap-silap potong kaki. Tu dia. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kata beliau, melihat dengan kadar Allah, kenal Allah Ta'ala. Sebab tu tauhid ni dulu kena mengenal dulu. Bila mengenal, mesti kita anggap ni Allah sayang aku ni, solat ni Allah sayang ni Allah, sebab dia kenal. Bila tak kenal, itu je menyumpah tu. Halah, berdengus, mungut, macam-macam keluar tuan-tuan. Kata-kata ni, kalam-kalam yang kesak-kesak pun keluar kadang-kadang tu. Alah, solat pun dapat apa? Ingat solat je ke boleh tolong kita ni? Dia mula dah bergaduh, dah marah macam pasal solat abang ni kan, dah bergaduh laki bini, dah bergaduh. Sebab apa? Tidak mengenal dia akan Allah SWT. Allah bagi dia susah, pedih dengan kesusahan, bukan sebab susah, hati dia itu pedih kerana tidak mengenal Allah SWT. Ini kata kalam ulama. Malah seorang ulama tauhid dan tasawuf bernama Abu Talib Al-Makki,
berpendapat kadang-kala manusia itu benci kepada penyakit. Ada orang suka sakit kan? Ada doa, ya Allah bagilah penyakit ya Allah. Ada? Tak ada tuan-tuan. Benci kepada kefakiran, kemiskinan dan kemudaratan, tetapi mungkin menurut hakikat semuanya itu membawa kepada kebaikan di akhirat. Memang benar. Sakit penghapus dosa. Sakit itu penghapus dosa. Tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, bab penyakit ni, cuba kita renung dalam isu yang tengah trending sekarang ni. Trending tu tengah menjadikan sebagai pengajaran yang besar di Wuhan. Tuan-tuan, Allah uji penyakit sebab apa? Sebab kita tidak mengenal siapa penyembuh. Tak kenal kan? Bila tak mengenal penyembuh, apa dia buat? Dia ingat sihat itu adalah ubat. Dia ingat sihat itu adalah dengan menjaga kesihatan dengan lifestyle dia. Ikutlah apa kesihatan tu saya punya kan? Kalau sakit makan ubat. Dia tak tahunya sihat itu dapat tanpa ubat. Tuan-tuan, kita lahir dulu sihat dengan ubat ke? Lahir-lahir sihat tu ada ubat ke tepi tu? Ini sihatnya bayi ni, apa ubat dia makan ni? Oh dah ada dah ubat dia. Tak ada tuan. Sihat itu fitrah. Sebab tu Nabi kata, mafhum hadis, ramai manusia lalai dengan sihat dan lapang. Ketika sihat, dia mendabit ada tuan-tuan, melintang lalu membujur sapu, dia makan apa nak. Tengah sihat, dia tunjuk kuasa. Dia mengatakan bahawa kami takkan jatuh dengan kekuatan yang ada. Tuan-tuan, sihat ni bukan barang manusia dan bukan duduk pada ubat. Di China itu tempat teknologi. China buat hospital untuk kes sakit ni 48 jam. 48 jam 2 hari. Fabricate yang ABS buat konkrit ni, bukan dia pasang in situ, dia panggil, dia tak masukkan simen di situ, in sana dia panggil. Dia buat kat kilang, datang-datang dia pasang macam Lego tuan. Main Lego besar lah sana, bukan Lego Land kan, Lego betul. Pasang-pasang tepuk siap. Tapi nak bagi tahu, di saat teknologi perubatan yang canggih dan di saat complementary medicine yang hebat di sana, ilmu perubatan China bukan sehari dua, 4,000 tahun punya cerita. Dinasti-dinastinya, macam-macam ubat, makjun apalah, seng-seng, betul kan? Dah habis seng-seng dah, apa nak ubat? Pening mereka tak jumpa penawar. Sebab yang diperlukan penyembuhan. Kalau ubat itu menyembuhkan, bubuhlah ubat apa yang ada. Doktor pening, tabib pening, Feng Shui master pening, master Kung Fu pening, semua pening. Lain sekali solat mereka, salah kiblat pun salah kiblat lah. Nampak tak viral tu? Lain sekali salah kiblat pun salah kiblat lah. Tengok mereka tak sakit. Oh yo, tak sakit. Orang-orang Islam di sana tidak diuji dengan penyakit itu tuan-tuan. Subhanallah. Jadi kita lah ni nak gantung ubat lagi. Dia fikir menyekutukan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah bagi sakit. Kita diuji sakit, kita masih ingat lagi ubat. Waktu sihat ingat siapa? Waktu sihat ingat mana? Jalan-jalan cari makan tengah sihat. Waktu sihat ingat apa? Vitamin. Waktu sihat ingat apa? Gym. Mana ada orang sakit pergi gym? Ini tengah sihat ni, kena jaga kesihatan. Jaga kesihatan dengan apa? Dengan ibadah, tuan-tuan. Sihat itu amanah. Padanya itu ada ibadah. Allah bagi sihat untuk solat. Allah bagi sihat untuk kita beribadat, berkhidmat, tolong orang. Allah bagi sihat untuk kita lakukan aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat kepada manusia lain. Kita tak suka bila datang penyakit. Bila penyakit, dahlah penyakit, tapi yang sakit hati. Sakit luar, tangkap hati. Padahal tak ada kena-mengena, betul tak? Sakit kaki lah. Tapi kenapa hati yang sakit? Ada lah ustaz, sakit kaki, sakit hati. Tak ada. Orang kalau iman dia, Allah bagi sinar. Ketika sakit ni penghapus dosa, takkan dia nak mengau orang. Ketika Allah uji juga sakit. Tapi di saat hati mengenal Allah, bila mengenal Allah ni tuan-tuan, Allah uji sakit, malah dia tidak akan menyakitkan hati dia. Dia senyum lah. Dia kata Alhamdulillah sakit, Allah nak apakan dosa ni.
Tapi ketika kaki itu tidak digunakan untuk Allah ketika dahulu, Allah bagi sakit kat dia, menyakitkan hati dia. Bila nak sembuh ni? Hai, ni payah nak tunggu lama-lama ni, dah lah sakit ni. Nampak? Sebab tu orang putih pandai. Orang putih dia panggil penyakit pesakit. Kita apa? Pesakit. Orang putih panggil patient. Patient tu maksud tuan. Sabar. Kita penyakit, pesakit kritikal, memang kritikal sungguh kita. Dia apa? Sabarlah. Sebab tu ada satu kes bagaimana dia perawat kanser dengan suruh sabar je. Relax. Terapi dia panggil minda, psikologi terapi. Dia psikologi datang. Yes, you can do it. Yes, you look around. Dia kata macam tu. Kawan ni dah pening, dia suruh gitu kan. Tapi dia pun terima. Dia tak mustahil memang. Tapi nak bagi tu, penyakit itu kita tidak suka. Tapi pada penyakit kita kenal penyembuh. Bahawa mereka kenal paksa relanya sembah Allah. Sebab tu dalam satu kunjungan saya tulis, ketika tertanggalnya baju kekuatan, ketika terlucutnya pakaian kecantikan, di saat disarungkan kain kesakitan, di mana istilah keakuan. Sifat-sifat yang ada pada kita ni pakaian saja tuan-tuan. Kuat itu pakaian, cantik itu pakaian. Sebab tu Allah kata jangan pakai pakaianku, apa dia, takabur, tu selendangku. Tapi ketika kita sihat, kuat, takabur sampai, maka Allah sarungkan kain kesakitan. Mengelupur kawan tuan, mengelupur kita. Tapi kita tak suka. Tapi itulah bermanfaat di akhirat, kata Abu Talib Al-Maqi dalam ulama tauhid dan tasawuf. Dan mungkin satu pandangan lain, kata beliau, sedangkan manusia secara adat katanya suka kepada harta, cinta kepada kesihatan, kemasyhuran, sedangkan menurut hakikat semua itu mungkin membawa akibat-akibat yang tidak baik. Tu kita suka benda-benda yang bersifat kebendaan. Sihat kan bagus. Masalah time sihat, banyak amal atau banyak rehat? Time sihat, banyak amal atau banyak rehat? Itu yang banyak berlaku. Ini yang berlaku. Kita nak sihat, tapi sihat tak buat apa pun. Kita nak pasangan kita itu ada depan mata, bila ada depan mata tak taat pun, tidak mengenal Allah. Lalu Allah buatlah pergaduhan lagi baik, biar bergaduh. Barulah, ya Allah, baru. Tapi berbalik perbincangan kita, kalau orang yang hatinya telah mengenal Allah, apabila hati dia bersinar dengan cahaya Allah, maka kepedihan-kepedihan tadi akan terubat dengan bantuan Allah. Masalah tetap berlaku, masalah tetap ada, tapi kepedihan tiada. Isunya sekarang adalah pedih berhadapan dengan ujian. Namun yang membezakan seseorang dengan seorang itu adalah apabila hatinya bebas daripada keresahan di saat ujian sampai. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang bermaksud diwajibkan kepada kamu berperang, sedangkan berperang itu kurang kamu senangi, dan boleh jadi kamu kurang menyukai sesuatu sedangkan sesuatu berguna kepada kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu sedangkan sesuatu itu merosakkan kepada kamu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Nampak tuan? Jadi dalam konteks kita menilai ujian ini, kalau kita kait dengan pengajian kita pada malam ini, kata Syekh Imam Mu'taid Askandari rahimahullah, apabila cahaya itu bersinar di dalam hati, seketiap yang mendatang itu akan menghilangkan segala kepedihan atas musibah yang berlaku. Jadi di sini dipecahkan dalam dua kategori. Ketahuilah bahawa nikmat dan kurnia Allah SWT terbagi kepada dua. Yang pertama, nikmat yang bersifat lahir. Yang kedua, nikmat yang bersifat batin. Apa kaitan dengan perbincangan ini? Mari kita bincang sedikit. Kata beliau, menurut pandangan tasawuf, bahawa yang dimasukkan dengan nikmat lahiriah adalah dalam konteks yang berbentuk kesihatan, keselamatan,
fizikal dalam kita bentuk nampak dari sudut kebendaan. Nampaklah lahiriah, nikmat lahir, nikmat zahir. Tapi apa yang dikatakan nikmat batin? Nikmat batin yang dimasukkan di sini adalah cubaan-cubaan Allah Ta'ala. Ujian tu nikmat rupanya. Subhanallah. Dalam pengajian tasawuf, hakikat melihat ujian itu juga nikmat. Kerana apa nikmat? Sebab apa nikmat? Kata beliau, sebab manusia tiada kuasa apa-apa. Di saat diuji suatu perkara itu, Allah mengatakan apa yang terbaik baginya, maka di saat itu mereka menanggung ujian itu dengan sabar, maka menyebabkan keimanan bertambah. Nampak? Maka kesusahan itu mungkin satu sudut tidak suka, tetapi kerana susah kita sabar, pahala. Jadi soalannya adalah, kenapa marah dengan pahala? Itu soalan. Saya susah ni ustaz. Susah dapat apa? Tak dapat apa. Jangan hukum tak dapat apa. Mungkin kita hilang benda, tapi pahala Allah ganti. Dah, kalau Allah ganti dengan pahala, kenapa marah lagi? Kalau marah lagi, bahasa mudah tak faham bahasa. Tu je lah. Tu je lah. Sebab tu Allah kata sabarlah, wa basyiris sabirin. Mungkin kamu nak kereta besar, aku bagi kereta kecil. Rupanya kereta kecil, maintenance kurang, kereta besar kamu cabut rambut tak bayar. Oh ya. Mungkin tak tahu. Mungkin kereta itu yang kita nak, di saat itu Allah takdirkan pada kereta itu mungkin ada musibat. Kita kena melihat dalam konteks yang kita tak nampak, tuan-tuan. Jangan jadi serba tahu dengan Allah. Jangan cuba mengajar-ngajar Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah yang memiliki sifat hidup ini, maka kita ni sifat mati. Apa yang berlaku, husnuzan, bismillah, dengan nama Allah. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka sebab itu kalau kita lihat seorang hamba yang soleh, dia tak ada pilihan ketika berlakunya suatu perkara. Kesusahan itu bukan pilihan dia. Bila kita bukan memilih untuk susah, siapa yang bagi susah? Allah. Maka itu kan pilihan Allah. Bila pilihan Allahnya datang, baik buruk pilihan Allah, baik. Sebab tu para sahabat, para nabi dan rasul diuji kesusahan, mereka tetap taat dengan Allah. Malah tidak menganggap kesusahan menyebabkan mereka susah untuk berdakwah. Tak ada. Payahlah ni nak dakwah, payah, susahlah ni. Tidak menganggap itu sebagai ujian dan bebanan bagi mereka. Malah dalam satu tingkatan yang tertinggi, mereka bersyukur di saat susah. Bukan bersabar, bersyukur di saat susah. Allahu Akbar. Ini nak tukar ni, tuan. Syukur kita dengan kesusahan. Syukur, ya Allah, kau bagi aku susah, kerana mungkin di saat senang itu aku lalai dengan engkau. Dia berbalik dengan tadi, tangisan kita banyak pada tangisan yang seakan-akan menyalahkan Allah. Kenapa engkau bagi aku susah? Kenapa engkau bagi aku sakit? Kenapa engkau bagi aku ujian demi ujian begini? Sedangkan dalam satu sudut, aku nak kenalkan dengan diri aku, Allah kata. Sepatutnya kita syukur, terima kasih ya Allah, sebab susah ni lah kau ajar aku sabar. Terima kasih ya Allah, sebab susah inilah kau mengajar aku apa erti taat. Terima kasih ya Allah, sebab susah inilah kau mengajar aku apa ertinya kuliah maji ilmu. Kalau tak mungkin aku tak datang maji ilmu. Sebab rasa macam ada ilmu sangat, katanya. Dah? Jadi selain mata Allah SWT. Kesimpulan. Cahaya ni apa? Ibarat cahaya matahari ni apabila dilimpahkan nurullah. Apa cahaya Allah? Dia mengenal. Makrifat. Perkataan makrifat ni akhir-akhir ni seakan-akan menjadi satu fitnah. Sedangkan makrifat itulah arif, mengenal Allah. Mengenal di saat dia tidak meninggalkan syariat. Hati-hati kalau perbincangan makrifat yang meninggalkan syariat. Makrifat itu pasti ada syariat. Apa syariatnya? Ujian. Bila Allah datangkan ujian, dan ujian itu menjadi satu kepedihan, pedih hati ini. Kata Ibn Ta'ala Iskandar Ta'ala, sebab apa pedih ini? Sebab dulu hati ini jahil, tidak mengenal Allah. Kita hati mengenal dunia. Bila pedih, maka kata Allah uji dengan kesusahan dari apa? Susah, miskin, sakit, benda-benda yang kita tidak suka.
Sebab di saat senang, di saat lapang, ini bersandarkan pada hadis Nabi SAW, kita tidak ingat Allah, kita ingat dunia. Waktu senang dunia, waktu lapang dunia, bukan Allah. Maka di saat Allah uji dengan dunia, waktu susah apa dapat? Pedih. Miskin pedih, sakit pedih. Ya, waktu sihat, waktu saya sihat kamu buat apa? Begitu. Bila tengah pedih, jangan marah. Kata Imam Tariq Iskandar rahmatullah, jangan marah. Kenal Allah balik. Lihat segala ujian ini, syariat nampak benda, tapi hakikatnya itu adalah untuk mengenal Allah. Khalas. Mengenal balik di saat susah, senang. Ini kita nak mengenal bahawanya senang dulu. Suatu senang ini, iaitu contoh sihat. Sihat ini kita tidak ingat Allah, kita ingat ubat, kita ingat makan, kita ingat vitamin. Banyak benda yang bersalahan dengan kehendak Allah. Allah nak bila sihat ingat solat, bila sihat ingat dengan Al-Quran, bila sihat ingat sedekah. Ini benda-benda yang ingat ibadah. Tapi benda tidak berlaku, maka Allah kena ujikan seseorang tu. Tapi bila hatinya ada nurullah, dia ingat balik, ini salah aku. Bila kita ada ujian, tuan-tuan, pedih hati, jangan salahkan orang, jangan tambah masalah. Jangan tambah masalah dengan menyalahkan orang lain. Dia akan jadi masalah lain. Salahkan diri, hukum diri, panggil muaqabah. Akibatkan diri kita. Bila pedih, istighfar, kemudian kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apa nak buat? Teruskan pengajian mengenal Allah. Datang kelah-kelah yang membawa tu, dekatkan diri pada Allah SWT. Tu cara dia. Bukan bila susah pergi usaha. Ni susah pergi usaha, nanti lebih menyusahkan. Dia makin jauh dengan Allah SWT. Senang pun jauh, susah lebih jauh. Sebab tu minal kufr wal faqr, Nabi ajar kekufuran yang mendekatkan kepada kefakiran, yang mendekatkan dengan kekufuran. Hati-hati, hati-hati. Jadi sebenarnya mata Allah SWT di saat diuji, nak melihat hati ada cahaya Allah. Sekiranya ujian itu pedih, kembalikan dulu kepada Allah. Kenapa? Sewaktu kita dapat nikmat yang sebelumnya kita tidak kenal Allah. Ujian untuk memperkenalkan kita pada Allah. Pedih ni rawatnya dengan mengenal Allah. Itu saja. Itulah kalam-kalam ulama tauhid dan tasawuf. Bila ditimpa dengan musibah, bukan menjadi tak tentu arah. Ini hari kan orang musibah tak tentu arah. Last sekali Allah ajar macam Wuhan, solat tu dah tak pening, tak tahu nak apa dah. Memang itulah sebenarnya kena buat, solat, sujud pada Allah. Ini kita kena belajar ni tuan-tuan. Orang kafir pun dah mula buka mata dah. Kalau yang Islam tutup mata juga, wallahualam, tak tahu apa nak jadi. Tu kalau kita pun kelang kelibuk, makin sibuk dengan nak menyelesaikan kita punya kesusahan dengan kebendaan, Allah dah uji dah. Allah uji penyakit, itu kebendaan dah tu, tapi tidak diubat dengan kebendaan. Tengoklah nanti tuan-tuan, Allah akan hilangkan. Macam tu je, sap. Macam banjir. Pernah jadi satu ketika tu di Kelantan dulu kan. Dia masuk berapa tahun dah sekarang? 6 tahun mungkin. Dia kalau kena. Saya ada waktu tu 3 hari masa nak banjir ada. Waktu tu ada seorang sebut suara kata, Ustaz, dari mana datang air ni? Silap soalan. Saya kata dari Allah air ni datang, pada Allah air ni dikembalikan. Sungguh tuan-tuan, dari mana datang air tiba-tiba naik sebanyak itu? Dari bumi ni keluar macam tu, dengan limpah satu bab, bumi keluar. Adalah pada yang tidak mengenal Allah menjadi balak dan pedih. Pada yang mengenal Allah diangkat darjat sebagai pahala bagi dia. Dia tidak boleh hukum sama rata itu. Memang bala tu akan turun satu tempat, tapi yang pedih menerima ujian tu sebagai bala, itu membersihkan hati dia. Tapi ketika ujian sampai tidak pedih hatinya, itu makam bagi dia. Makam bagi. Macam tu lah. Di sana masih solat lagi, di sini Allahu Akbar. Yang lain-lain mengelupa lah, pedih. Yang Islam, yang iman tetap solat, maka itu makam darjat, sehingga Allah angkat Islam di sana dengan Allah. Doa orang dizalimi makbul tuan.
Dulu di sini nak buang uyur, siapa pun tak kira. Contoh, kali ni dunia buang mereka. Jangan masuk katanya. Nampak? Ini satu kenyataan. Kita cakap ni sebab dah ada kenyataan rasmi dah. Bukannya kita buat fakta yang buta alam ke, bukan. Jadi ingat ni tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan dalam perbincangan kita pada malam penuh barakah ni Allah berkati kita insya-Allah. Jadi kesimpulannya, kita perkuatkan keimanan kita atas segala kesusahan yang ada. Usaha jalan seperti biasa, tetapi gandakan keyakinan dengan majlis ilmu. Tak ada jalan lain. Mengenal Allah ni mesti dengan tarik ilmu. Jangan tarik yang tidak kena. InsyaAllah. Lalu Allah akan selesaikan masalah itu.